saya telah menandatangani satu perintah berkaitan dengan penyakit anjing gila, di mana saya telah mengisytiharkan negeri Pulau Pinang adalah kawasan jangkitan penyakit anjing gila. Dan juga satu lagi perintah berkaitan dengan suntikan pencegahan penyakit anjing gila, vaccination. Dua-dua perintah telah dikeluarkan oleh saya untuk memastikan Pulau Pinang selamat daripada penyakit anjing gila dan juga menangani penularan untuk memastikan penyakit anjing gila tidak menular ke seluruh Pulau Pinang. Ini adalah berikutan penyakit anjing gila telah pun memasuki negeri Pulau Pinang daripada Kedah. Sejak ia bermula pada saya ingat bulan 8 di Kedah dan juga di Perlis, kerajaan negeri telah dilaporkan oleh pihak Jabatan Veterina, Jabatan Perkhidmatan Veterina, ada kes gigitan oleh anjing-anjing yang menghidapi penyakit anjing gila. 3 kes sehingga sekarang, dan 3 kes ini iaitu yang terakhir ialah 15 September. Itu sebab kita buat perintah pada 15 September. Sehari sebelum ini berlaku dekat seberang Perak Utara. Selepas ni dan 1 hari kemudian berlaku dekat Balik Pulau. 2 kes dekat Balik Pulau sebenarnya. Dan oleh itu pengisytiharan Pulau Pinang sebagai kawasan jangkitan penyakit anjing gila telah dibuat mengikut perintah yang saya keluarkan pada 15 hari bulan September yang telah saya pun telah mengatakan. Selepas insiden itu, tindakan tegas oleh pihak kerajaan negeri hanya ada 1 kes saja, iaitu bukan gigitan tapi tangkapan itu anjing-anjing liar. 1 kes penyakit anjing gila dikesan ke atas anjing-anjing liar, tapi tidak ada kes gigitan oleh anjing yang menghidapi penyakit anjing gila sejak 15 hari bulan September. Berbanding dengan negeri Kedah, negeri Kedah ada 18 anjing dikesan ada penyakit anjing gila, iaitu 1 kes gigitan manusia, 17 kes anjing yang ditangkap. Dekat Perlis 13 kes manusia digigit oleh anjing gila, 7 lagi kes di mana anjing-anjing yang ditangkap dikesan ada penyakit anjing gila. So 20 dekat Perlis, 18 dekat Kedah. Perlis 13 gigitan manusia, 13 gigitan manusia di mana anjing yang ditangkap dikesan ada penyakit anjing gila. 7 iaitu kes anjing-anjing yang ditangkap dan dikesan ada penyakit anjing gila. Kedah 17 anjing tapi hanya 1 manusia kesan ada penyakit anjing gila, iaitu keseluruhan 18 kes. Pulau Pinang 3 kes manusia digigit, 3 kes manusia digigit oleh anjing yang menghidapi penyakit anjing gila, dan 1 kes anjing liar yang tak gigit orang tapi ditangkap yang dikesan ada penyakit anjing gila. So itu adalah ketara bahawa tindakan tegas oleh pihak kerajaan negeri sejak 15 hari bulan September hanya ada 1 kes. Dan sejak ini saya rasa dari segi prevalence, iaitu dari segi penularan penyakit anjing gila, kita rasa terkawal. Saya ingin tegaskan bahawa pihak kerajaan negeri mengambil tindakan perintah kawasan jangkitan penyakit anjing gila, iaitu menjalankan penghapusan anjing liar, kerana kita harus membendung penyakit ini. Lebih-lebih lagi bila kita tidak ada vaksin. Semua pun ada pihak NGO dengan begitu
garang sekali menuntut dan mendesak kita jalankan vaksinasi. Tapi macam mana kita boleh jalankan vaksinasi bila pihak kerajaan negeri tidak ada vaksin langsung? Oleh sebab itu, kerana tidak ada vaksin, maka pihak kerajaan negeri terpaksa untuk menjalankan perintah kawasan jangkitan penyakit anjing gila yang memberikan kuasa untuk meneruskan anjing-anjing dia. Oleh kerana keadaan nampaknya terkawal, selepas saya telah bincangkan perkara ini dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan mereka tidak ada sebarang halangan, mereka pun faham, saya ingin umumkan bahawa perintah kawasan jangkitan penyakit anjing gila di Pulau Pinang akan dimansuhkan. Tetapi perintah suntikan pencegahan penyakit anjing gila yang saya telah umumkan pada 15 hari bulan September akan dikekalkan, diteruskan. Saya minta bahawa semua pemilik anjing atau anjing-anjing bertuan ini mestilah menjalankan vaksinasi. Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina sudah ada sedikit bekalan. Saya rasa dapat menampung keperluan daripada anjing-anjing bertuan. Tapi untuk anjing-anjing dia, kita tak cukup vaksin. Saya rasa itulah masa NGO boleh menunjukkan prestasi mereka. Mereka harus boleh jalankan tugas pencegahan. So itulah yang saya hendak umumkan hari ini, bahawa perintah kawasan jangkitan penyakit anjing gila untuk negeri Pulau Pinang dimasukkan. Kerana kita lihat dia kawal dan kerja-kerja seterusnya akan hanya dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. So dalam aspek ini saya harap kalau ada apa soalan boleh dirujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Ada apa-apa soalan? Today, I'm announcing today, I'm revoking the order today. Saya ingin tegaskan bahawa keutamaan pihak kerajaan negeri ialah untuk memastikan keselamatan awam dan kesihatan rakyat manusia, dan pada masa yang sama anjing-anjing bertuan. Inilah prioriti. So sekarang bila kita lihat keadaan adalah terkawal dan hanya ada 4 kes, saya rasa keadaan pun agak pulih dan lihat saya telah bincang dengan itu pengarah dan mereka tidak ada bantahan, mereka faham, dan itulah sebabnya saya telah meminta, saya akan keluarkan arahan bahawa perintah ini dimasukkan. Dan tentulah kita akan dapat itu balas daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Sekiranya ada apa-apa perkembangan, kita akan buat tindakan susulan seterusnya selepas dapat pandangan ataupun nasihat daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. So saya harap bahawa selepas pengisian ini kita dapat jaga keselamatan dan kesihatan awam. Harap juga janganlah buat tumahan-tumahan dan fitnah ke atas saya bahawa saya makan daging anjing. Dah cukuplah. Dah cukuplah. Kita hanya jalankan tugas, tapi kalau perlu untuk teruskan jaga kesihatan, nak cakap saya makan daging anjing berapa kali pun saya tak boleh buat apa. Hanya kerana saya keluarkan arahan sedemikian. Inilah taktik kotor yang dimainkan oleh ini NGO. Yang saya rasa kita rasa amat kecewa tentang sikap kurang profesional pula. Nak jaga-jaga, tapi janganlah buat fitnah macam ni. Dan juga kepada setengah-setengah NGO, saya rasa yang lain yang tidak buat tuduhan sedemikian, tapi yang lain-lain punya NGO harap boleh fahamlah macam mana kita boleh buat vaksinasi kalau tak ada vaksin. So sekarang kita hanya boleh jaga anjing-anjing bertuan, kita
harap bahawa NGO boleh buat vaksinasi untuk anjing-anjing liar. Okay, anything else? Adakah usaha menghapuskan anjing liar akan diteruskan selepas pemansuhan perintah? No, to me stop, stand up. Bila saya itu penghapusan dijalankan kerana ada perintah. Saya umumkan hari ini bahawa saya akan mansuhkan perintah yang saya keluarkan. Ini perintah dikeluarkan pada 15 hari bulan September. Hari ini saya akan mansuhkan perintah ini. Tapi perintah untuk suntikan penyakit anjing gila masih diteruskan dan dikekalkan. So, semua anjing-anjing bertuan mesti mendapat vaksinasi. Dan saya difahamkan bekalan pun telah datang dan mereka boleh pergi Jabatan Perkhidmatan Veteriner untuk menjalankan vaksinasi. So, faham tak? So, ada dua perintah dikeluarkan. Satu dimasukkan, satu masih dikekalkan. Okay? CM, the reason the order is revoked is due to rabies under control. Is that right? No, there's very low prevalence. Low prevalence. There's very low prevalence, and then there's absence of new cases since September. Since 21st September, there are no cases of rabid dogs. So I think we are already past that window, and this is the information that was only given to us by DVS yesterday. So we feel that this is in view that the situation is under control. They decided to call off not only call off the culling order, but as I say, to revoke the order that Penang is a rabies infected area. So there are no cases, but of course to be completely rabies free, that one would take at least 2 years of observation and surveillance. That will be by veterinary department to be rabies free, but there's no rabies infested, unless of course there are new cases. But so far I think everything looks clean. I think this is of course a necessary step that we have to take on 15 September for public health. And you compare to other states, Penang is 4, whereas other states you have 20 and you have 18. Perlis and Kedah 20, Perlis 20, Kedah 18, and Penang, even though population bigger, area smaller, is 4. I think this is an indication that the prevalence is low, very low, and we feel that the situation is under control, and that's why I've decided to revoke the order. I've discussed with the veterinary department. I've spoken to my director, Dr. CP, and she has no objection. She understands the revocation that I'm signing today. Any questions?